Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muka surat, kita baca muka surat 12. إذ قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Sadaqallahul azim. Dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka sambil merayu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami akan mengerjakan amal-amal soleh yang lain dari apa yang pernahlah kami lakukan dahulu. Lalu Allah Ta'ala menempelak mereka, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan kepada kamu masa yang cukup untuk berfikir, dan beringatlah kepadanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat. Dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul kami yang memberikan amaran. Oleh itu rasakanlah azab seksaan, kerana para penzalim selamanya tidak akan dapat pertolongan. Surah Fatir ayat 37. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala azza wa jalla, surat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, serta kembalikanlah kami ke dunia. Setelah itu, kalau kami mengerjakan lagi maksiat dan kufur, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala menjawab, diamlah kamu di dalam kehinaan di dalam neraka ini, dan janganlah kamu berkata-kata, yakni memohon sesuatu pun kepadaku. Surah As-Sajdah bawah tu ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Lalu dikatakan kepada ahli neraka, oleh sebab kelalaian kamu, maka rasakanlah azab siksa, kerana kamu melupakan pertemuan kamu pada hari ini. Sesungguhnya kami pun tidak menghiraukan kamu lagi, dan dengan demikian rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 14. Yang dimati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak ahli jawatan kuasa, ayah ibu, sidang jemaah, semua kita hamba-hamba Allah, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya ingatkan diri saya dan jemaah, kalau boleh buku kecil ni, saya pernah cadangkan buku kecil ini ada di meja ruang tamu. Letakkan senaskah di meja ruang tamu. Satu lagi saya nak ingatkan diri saya dan jemaah, senaskah juga mungkin yang sama ataupun mungkin yang lain, ambil satu letak di dalam kereta. Letak dalam kereta. Ada pula pasangan dia pula ni letak.
Jadi biasakan pagi-pagi pergi masjid, bawa dua-dua ni, insya-Allah kan. Bawa bagi dia teringat nampak neraka ni, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Insya-Allah kalau benda ni ada dalam kereta kita, umur-umur macam kita tak adalah. Orang muda-muda ni bawa kereta seorang-seorang tengah KL ni, dia boleh kona tu, dia pusing tempat lain. Dia main pusing tempat lain. Dengan ada benda ni, mari beringat. Signal-signal. Ada lampu merah yang banyak dalam kehidupan kita. Ad-dunya sijnun mu'min. Bagi kita orang beriman ni, dunia ni adalah penjara bagi orang beriman. Benda ni tak boleh. Kenapa tak boleh? I ada kuasa, I ada duit, I ada pengaruh, I boleh bayar. Dia bukan masalah boleh bayar. Benda tak boleh. Benda tak boleh. Tak lama lagi datang bulan Ramadan. Kita dengan orang rumah kita siang, bukan orang lain, orang rumah siang hari, tak boleh. Tak kan dah kahwin, tak boleh. Ni makanan saya ni, saya yang beli. Saya nak makan pagi siang hari bulan Ramadan, tak boleh. Dia ada undang-undang dia. Ada undang-undang dia. Jadi ada benda harus, ada benda halal. Namun apabila masuk waktu-waktu tertentu, dia hukumnya menjadi sebaliknya. Bukti yang paling dekat nanti kita sama-sama dilatih di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dengan ibadah puasa. Ayat yang kita bacakan, Allah Ta'ala bawa kita untuk kita merasai bagaimana suasana di padang mahsyar, suasana di dalam neraka, suara-suara yang kedengaran di dalam neraka, jeritan-jeritan. Ini fakta. Fakta yang selama ni, fakta yang kita faham, yang akli, akal, accurate. Ini fakta secara wahyu, yang kita beriman dengannya. Cerita yang jelas di dalam Al-Quran bagaimana ahli neraka menjerit-jerit di dalam neraka. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tabrani, Abdullah Ibnu Umar menceritakan bagaimana ahli neraka memanggil-manggil malaikat, menyeru malaikat, nak minta tolong daripada malaikat. Minta tolong. Tolonglah malaikat, tolong malaikat. Nak minta siapa lagi? Nak minta YB, tak ada dah YB. MB tak ada dah, YAB tak ada dah. Nak minta siapa? Dalam umur kita tuan-tuan, biasanya kita minta tolong siapa? Kita minta tolong siapa? Orang yang lebih kaya daripada kita, orang yang lebih pengaruh daripada kita. Nak minta tolong. Ada sesuatu hajat yang kita nak. Meninggal kita masuk ke alam barzah, yang kita ingat dua. Kita ingat baginda Nabi SAW yang boleh memberi syafaat. Lalu ketika di dunia ni, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Mari kita memperbanyakkan pelajaran-pelajaran berkaitan dengan belajar tentang hadis, belajar tentang sirah baginda Nabi SAW. Mari sama-sama kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Hatta nak pakai baju putih, jubah putih, di mari teringat, kenapa pakai baju? Nak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Nak berserba putih kerana mengikutkan Nabi SAW. Nak mari awal ke masjid, nak berjemaah masjid, memanglah perintah Allah. Tapi saya juga nak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Pusing-pusing Nabi SAW. Kerana cinta kita, kasih kita kepada Nabi SAW. Yang kedua, yang sangat boleh membantu kita ialah Al-Quran, syafaat Al-Quran. Tak lama lagi kita masuk bulan Ramadan, kita mesti ada satu cita-cita baru yang lebih baik banding dengan tahun lepas. Kita tahu prestasi kita berkaitan dengan Ramadan tahun lepas. Tahun lepas kira sebab kita jadi imam di rumah masing-masing tahun lepas. Silap-silap kita juga jadi Bilal. Kan? Tahun lepas lah. Jadi tahun ni ada, alhamdulillah, nampaknya kita boleh upgrade. Tapi kita jadi makmum pula lah. Mari kat masjid ni tak jadi imam lah. Tak, ya juga, rugi lah Ustaz. Ya kan? Tahun lepas kita jadi imam, walaupun tak ramai makmum, dapatlah pahala imam. Ada, masing-masing ada kelebihan dia. Namun dalam bab Al-Quran, kita nak special sikit. Antara specialnya ialah kita nak lebih memahami Al-Quran dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Baca satu hari satu juz tu satu hal lah. 2 hari satu juz tu satu hal lah. Tak apalah.
Tapi pada masa yang sama kita nak faham mesej yang nak disampaikan di dalam Al-Quran. Satu yang saya selalu cabar diri saya dan ahli keluarga saya dan kawan-kawan, InsyaAllah tahun ni kita khatam membaca terjemahan Al-Quran. Macam ada berani? Betul kita tak boleh mampu dalam keadaan biasa payah nak satu hari satu juz. Kecuali fokus memang dapat. Namun satu benda yang rasanya lebih senang daripada itu ialah membaca terjemahan. Bacalah terjemahan satu hari satu juz. Kita nak baca Quran ni kadang ialah langgar tajwid. Kita pula tak berapa nak laju-laju sangat. Ada selekoh-selekoh tajam, mad arid lisukun, mad asli, macam-macam nak kena jaga. Tapi kalau terjemahan, satu hari satu juz terjemahan, boleh diusahakan. Kita boleh baca WhatsApp laju je. Ya tak ya jugalah WhatsApp tu berdesuk, WhatsApp boleh baca. Kita try baca terjemahan satu hari satu juz. Kita baca tengok, nampak macam tak clear tanda, tak clear je tanda, tak clear tanda. Kita boleh buat rujukan balik, mungkin nak tengok tafsir ataupun kita boleh bertanya kepada yang lebih mengetahui. Adapun ayat yang kita baca pada muka surat 12 ini, Allah Ta'ala menceritakan suasana di dalam neraka. Siapa yang berhak menceritakan suasana dalam neraka? Pencipta neraka lah. Dah ada ke orang duduk dalam neraka? Allah Ta'ala tidak bermasa, Allah Ta'ala tidak bertempat. Semuanya dalam ilmu Allah SWT. Siapakah makna ahli neraka yang sedang menjerit-jerit itu? Mungkinkah ahli neraka yang menjerit itu masih ada di dunia ini? Dan tidak lama lagi, wal'iyazbillah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami semua, ya Allah. Ada di antara manusia yang mati tanpa syahadah, mati tanpa iman. Maka mereka itulah yang akan menjadi ahli neraka, dan mereka sedang menjerit-jerit di dalam neraka. Apakah perkataan ahli neraka? Ini saya nak minta jemaah bacalah. Saya baca, minta jemaah baca. Kita ambil ayat 12. Kita dah baca semalam, kita baca sekali lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Sadaqallahu alazim. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Ghairal ladzi kunna na'mal,
Kami berjanji melakukan amal soleh. Kami tak nak buat dah apa yang kami buat dulu. Kami tak nak berzina, kami tak nak berrasuah, kami tidak mahu melakukan kezaliman dah. Tak mau. Pulangkanlah kami ke dunia. Kami janji andu. Andu lah. Kalau ada tekan andu tu, andu. Nak andu. Ada tanda andu tu. Nak undur. Rayu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani menceritakan bahawa, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Abdullah bin Qais menceritakan bahawa waktu ahli neraka memanggil Allah SWT, Allah Ta'ala tidak menjawab panggilan ahli neraka itu. Berapa lama? Seumur dunia. Maknanya permintaan tak berbalas. Kita hantar email tak berbalas. Macam mana perasaan? Kita hantar surat, tak balas. Kita hantar WhatsApp, baca, ada 2 tik. Tak balas. Kan? Ada banyak sebab lah tak balas. Dah meninggal ke orang tua ni? Dah meninggal tu kasar lah. Kan? Apa masalah dia tak balas WhatsApp? Biasa kan, biasanya kita berbalas-balas WhatsApp. Apa masalah? Ada masalah ke? Sedangkan ada isu ni, kita segera ni minta tulis, siap tulis urgent, nak tahu jawapan. Apa masalah ni? Kan? Allah. Seumur dunia Allah Ta'ala biarkan permintaan tanpa balasan. Permintaan, ya Allah, ya Allah. Ahli neraka berdoa. Pandai pula ahli neraka berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ahli neraka berdoa, ahli barzah berdoa. Dua-dua ni dah terlambat. Jom kita berdoa di dunia ini. Doa itu, doa. Minta ya. Doa yang paling best sekali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Doa yang antara yang best lagi pastinya doa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Baca 3 kali, neraka pula doa. Ya Allah, fulan di TTDI, di Masjid At-Taqwa sedang berdoa dengan doa hindari neraka. Wahai Allah, hindarilah fulan itu dari aku. Kata neraka. Wah, best kan doa. Sekarang doa. Doa puas-puas. Banyak-banyak doa, sentiasa berdoa. Tak rugi kita masih hidup ni doa. Bahkan kalau doa nak jadi raja pun boleh, dan Allah boleh mengkabulkan. Pernah berlaku kepada Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, semua orang kenal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita baca sejarah dia tak layak menjadi khalifah. Dia tak layak, dia orang biasa. Kalau kita baca ensiklopedia sejarah peribadi dia kata, aku adalah seorang yang sangat ambitious. Ketika aku menjadi orang biasa, aku bercita-cita menjadi gubernur Madinah. Aku berdoa dan aku melaksanakan apa yang aku doa. Dia lepas dia ikut dia punya asbab dia. Once selepas kita berdoa, kita kena buatlah apa stages dia. Dan aku terus berdoa sehingga aku menjadi gubernur Madinah. Selepas aku menjadi gubernur Madinah, aku bercita-cita menjadi khalifah. Menjadi khalifah yang baik, nak mencontohi sahabat-sahabat Nabi, mencontohi baginda Nabi SAW. Dan aku bekerja keras untuk mendapatkan itu. Dan Allah Ta'ala berikan aku apa yang aku dambakan. Boleh kan? Tapi pelik sangatlah kalau macam tu, Ustaz, saya nak doa nak jadi Pertuan Agong. Pelik sangatlah kan. Tapi kalau nak beritahunya, ruang ada. Pernah berlaku. Khalifah sebelum meninggal, dia tak bagi pada keturunan dia. Kan, dia tulis surat, tinggalkan wasiat, pilih Gubernur Madinah Umar bin Aziz yang pada ketika itu menunjukkan kompeten yang sangat hebat. Ini nak beritahu kuasa doa. Kuasa doa. Apatah lagi doa ni? Apatah lagi doa ini, tuan-tuan? Doa hidayah yang kita amat berdambakan. Nak jadi raja, nak buat apa dah umur macam kita, nak jadi agung, nak buat apa? Kan? Dah boleh belaka dah ni. Sehari 2 ni kita akan pergi tempat-tempat macam ni. Ya Allah, selamatkan kami daripada siksaan kubur, kegelapan kubur, himpitan kubur. Ringankanlah untuk kami, wahai Allah. Berikanlah kami, wahai Allah, kemudahan saat sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ulang-ulang doa tu rasa menangis kita. Bayi-bayi ayah dan bunda, bayi-bayi kita ni lah. Saya baru saja tengok, menyaksikan kawan, bayi-bayi saya kawan, kesusahan sakaratul maut dan meninggal. Ya Allah, maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afi.
Kesusahan sakaratul maut bukan menunjukkan bahawa dia su'ul khatimah, tidak. Dia orang baik. Tuhan nak hapuskan dosa-dosa dia. Allah nak angkatkan darjat dia. Sakit menjelang kematian bukan menunjukkan dia su'ul khatimah. Allah Ta'ala nak hapuskan, Allah Ta'ala nak angkatkan darjat dia, masya-Allah. Adapun kesusahan dan sakit menderita di dalam neraka adalah satu keabadian, penyesalan yang tidak sudah-sudah. Dalam hadis-hadis banyak menceritakan bagaimana. Dalam hadis Abdullah bin Qais menceritakan ahli neraka, inna ahlan nari la yabkun, sesungguhnya ahli neraka ni akan menangis. Dan menangisnya itu bukan lagi menangis air mata biasa, air mata darah. Dan sekira-kira dilayarkan kapal, dilayarkan perahu, dan saya berlayarlah perahu itu, kapal itu, nak beritahu betapa menangisnya, sesalannya ahli neraka. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ini dalam Quran ni Allah Ta'ala ceritakan begini, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada neraka. Kami nak buat baik. Kami tak buat dah perangai-perangai huduh dulu. Kami janji. Sebutkan 1001 perangai huduh, kami tak buat dah. Hari ni kalau buka surat khabar je kita akan tahu perangai huduh. Bunuh orang, apa lagi? Apa perangai huduh? Jenayah-jenayah tu. Listkan jenayah-jenayah yang ada dalam surat khabar pada hari ni. Keluar. Surat khabar semalam pun tak boleh juga. Keluar. Kita jangan sebut orang lain. Kadang masalah ni kita sebut kita senang. Sebut orang lain. Muhasabah diri kita pun ada ambil hak orang lain. Ada. Kita nak marah orang pun kita ada fikir-fikir balik. Ya tak, ya juga. Pulang kan. Melibatkan orang lain, pulang. Jangan kalau melibatkan adik-beradik, pembahagian. Paling dekat kita pembahagian harta pusaka. Paling dekat dengan kita, mak ayah kita meninggal. Kita ni terpelajar sikit lah. Pandailah nak ejah-ejah dia punya tu. Kita pula ada kenal peguam-peguam. Ini banyak berlaku kan. Dah adik-beradik dah meninggal. Ustaz jumpa, Ustaz saya macam mana Ustaz, saya dah ambil harta adik-beradik saya. Adik-beradik saya dah meninggal dan yang ada anak-anak buah ni macam mana ni Ustaz. Namun masih ada kesempatan pulang kan. Cakap elok-elok, pulang. Tuan-tuan sidang jemaah yang mati yang dikasihi oleh Allah, ahli neraka menyesal, penyesalannya tidak berguna lagi. Apa Allah Taala menempelak pada ayat masih lagi pada ayat yang sama. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkar. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu? Tengok tu Allah Taala beritahu. Kami panjangkan umur kamu, beri kamu peluang untuk berfikir dan beringat. Janganlah kita umur panjang sebab yang lain, sebab saya jaga pemakanan, sebab memang itu, tapi yang lebih besar daripada itu Allah Ta'ala sebut dalam surah ni. Kami panjangkan umur kamu untuk ambil pelajaran. Kok ada kesalahan, kesilapan, sempat top up lagi, sempat taubat lagi, sempat. Tuhan bagi peluang, Tuhan bagi peluang. Selalu bila kita ziarah orang meninggal, saya yakin tuan-tuan pun buat juga. Perempuan pun buat juga. Arwah berapa umur arwah berapa umur? Baru ni ada meninggal, ada kat masjid tu. Ada orang bercakap, kita pun pasang telinga lah. Arwah meninggal umur 56. Terus respon, mudanya arwah. Ya, kan. Pandai-pandai je kata orang muda kan. Muda lagi arwah. Meninggal dah. Lepas tu tak lama kemudian anak-anak daripada tempat mandi tu keluar anak-anak dia. Tu anak-anak arwah kecil-kecil. Oh, sekolah lagi. Kita bandingkan umur kita dengan arwah. Nak buat macam mana? Pangkat ayah anda ni mestilah kata muda lagi. Dah umur 60, 70, umur 56 muda lah. Kita keluar perkataan muda arwah. Dah kita waktu umur 56 Allah tak ambil nyawa kita. Dah umur 66 Allah tak ambil lagi nyawa kita. Itu untuk apa tu? Untuk ni. Allah Ta'ala kata, aku panjangkan umur kamu untuk kamu berfikir dan beringat padanya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Supaya kamu berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat. Dia akan sampai satu tempoh. Yalah, elok sangatlah umur 60 tu pencen. Tapi kadang-kadang jadi benda lain pula. Lepas umur 60 dia mai beban lain pula. Dia jadi seronok pula. Umur 60 tu dah ada dah. Mari berfikir ni hal-hal agama. Masa kita sibuk bekerja dulu, dok dang.
Tak sempat untuk fokus benda-benda yang patut fokus. Kita mari teringat, kita ada kawan-kawan umur 20, umur 30, umur dekat-dekat umur 40, pertengahan 40 meninggal dunia, tak sempat nak fikir benda macam ni. Tak sempat nak fokus benda macam ni. Dan saya ketika menyusun ni, mudah-mudahan dia termasuk bahagian daripada An-Nazir, iaitu peringatan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Hujung tu. Waja'akumun nazir, dan datang kepada kamu peringatan-peringatan rasul-rasul, para alim ulama, ayah ibu, guru-guru yang memberikan peringatan, yang memberikan amaran. Buku ni saja, buku kecil je ni. Saya susun masa PKP, masa awal dalam bulan 3, bulan 4. Waktu tu dah tak boleh kuliah dah. Dah ramai orang bimbangkan COVID-19. Orang sebut COVID-19 ni, share video orang tengah-tengah jalan tumbang apa semua, tak boleh pegang ni, kalau delivery tu hantar tu kena tunggu sekejap tembok. Oh, takut dengan virus. Oh kan. Orang terlupa dengan benda yang ni. Orang terlupa tentang benda yang lebih dahsyat daripada COVID-19 selepas pandang. Sehingga baru ni terdedah satu pendedahan bahawa dalam tempoh PKP ada benda lain berlaku. Sugar daddy, sugar baby keluar. Allah, rupanya dalam senyap-senyap PKP tu ada benda lain pula. Ini tak takut benda ni. Takut COVID-19, benda tu tak takut pula. Ini ni datang peringatan ini untuk memberikan kepada kita rasa bimbang, rasa takut dan segera bertaubat. Fadzuqu fama lizzalimina min nasir. Ayat 13, muka surat 13 tu saya baca jemaah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, serta kembalikanlah kami ke dunia. Setelah itu, kalau kami kembali lagi mengerjakan kufur dan maksiat, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala menjawab, diamlah kamu dalam kehinaan, dengan kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kamu berkata-kata memohon sesuatu pun kepadaku. Ini bahasa Al-Quran. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Ya Allah, panas ya Allah. Ya Allah. Tuan-tuan bolehlah buatlah lakon macam mana bunyi itu. Lebih dahsyat daripada itu pun tuan-tuan boleh buat. Drama radio boleh. Lakon nanti buat dia punya suara tu macam lebih teruk daripada itu. Dalam ayat Quran ada menceritakan bahawa ketika ahli neraka nampak neraka tu mendengar dia panggil suara gemuruh neraka tu. Dia punya bunyi-bunyi neraka tu. Bunyi orang panggil apa, deruman neraka tu. Bunyi tu daripada jauh. Dalam Al-Quran menceritakan bagaimana bunyi dalam neraka tu. Belum suara ahli neraka yang dah mengadu kepanasan di dalam neraka Allah SWT. Jadi apa jawab Allah Taala? Yang di Abdullah bin hadis Abdullah bin Umar tadi menceritakan bahawa berkaitan dengan tempoh ahli neraka merayu seumur dunia, Allah Ta'ala buat diam, buat tak tahu je. Setelah berlalunya umur dunia, baru Allah Ta'ala menjawab. Dan Allah Ta'ala sebut, diamlah kamu dalam keadaan hina, jangan kamu berkata-kata lagi. Maknanya bising macam mana pun tak ada apa. Dalam hadis yang lain menceritakan tentang ahli neraka memanggil. Tuan-tuan tengok pada muka surat langkah sikit, muka surat 17. Muka surat 17.
Langkah sikit. Muka surat 17. Ini ahli neraka memanggil malaikat Malik. Kita baca surah Al-Alaq, baca surah Az-Zukhruf tu, muka surat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun wa nadaw ya Malik, dan mereka menyeru ketua malaikat penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, biarlah Allah Ta'ala matikan kami, kami tak tahan panas neraka ni. Qala innakum makithun. Malik menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal dalam keadaan azab, tidak mati. Macam nak mati tapi tak mati. Laqad ji'nakum bil haqq, demi sesungguhnya kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu melalui rasul kami. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan kamu telah menentang kebenaran itu kerana kamu tidak suka kebenaran itu. Memang hari ini kita tengok orang memperolokkan kebenaran, memperolokkan Islam, memperolokkan agama Islam. Allahu Akbar. Inilah akan berlaku penyesalan ahli neraka. Dia memanggil malaikat, kok malaikat boleh tolong. Nampak sama-sama, nampak ahli neraka sama ahli neraka nak buat apa? Dah habis bertengkar dah dengan ahli neraka, sama-sama ahli neraka. Engkau lah dulu, disebabkan engkau lah aku. Habis macam tu dah. Dah nampak malaikat, matikanlah kami, tak tahan dah, tak tahan. Apa kata malaikat? Tak ada apa dah, kamu kekal di dalam neraka ini. Lalu malaikat berkata, kebenaran sudah disampaikan melalui para nabi dan para rasul, tetapi kamu ketika di dunia kamu tak suka kebenaran, kamu menentang kebenaran itu. Berlaku ungkit balik, ingat balik. Nah, ini pun ada hadis menceritakan ketika ahli neraka memanggil malaikat, malaikat tak jawab selama 40 tahun. Maknanya terjerit terlolong 40 tahun tak ada reply, no reply. Semalam dengar no further action. No further action. No further action tu NFA. No further action. Yang ni panggil malaikat, malaikat buat tak tahu. 40 tahun tuan-tuan, 40 tahun. Jerit sendiri, tak ada siapa nak tolong. Satu lagi, setelah selesai dengan malaikat, malaikat jawab ni, ahli neraka panggil Allah Ta'ala. Seumur hidup dunia, tempoh berapa bilion hidup dunia ni, sejak pada Allah Ta'ala ciptakan bumi dan langit ni, berapa umur? No reply. Kemudian bila Allah Ta'ala menjawab, dan semuanya kekal dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat penjaga neraka dikenali dengan malaikat Zabaniyah. Ketua mereka bernama malaikat Malik. Sifat mereka itu sangat kasar, keras, tiada belas kasihan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Patah balik muka surat 13 last sebelum kita tutup. Muka surat 13 bawah sekali surah As-Sajdah. Tadi rakaat pertama imam baca surah Al-Waqiah, masya-Allah, cerita tentang neraka, cerita tentang ahli syurga, ashabul yamin. Nama lain kepada ashabul jannah, insya-Allah kita lah, Allahumma amin. Ashabul yamin, mereka puak sebelah kanan, mereka yang berada di sebelah kanan, iaitu ashabul jannah. Tadi imam kita baca pada rakaat yang pertama surah Al-Waqiah. Ini surah As-Sajdah semalam. Semalam kita baca surah As-Sajdah, surah Insan, masya-Allah.
Mari kita tengok bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا Inna nasinakum fadhuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu, rasakanlah azab siksaan ini kerana kamu melupai pertemuan kamu pada hari ini. Sesungguhnya kami pun tidak menghiraukan kamu lagi, dan dengan demikian rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 14. Sebab utama manusia melakukan dosa, terlupa hari akhirat. So apa solusinya? Jom sentiasa beringat hari akhirat. Yang dekat, jom kita sentiasa beringat syurga neraka. Dekat lagi, dosa pahala. Itulah cerita dosa pahala. Waktu bekerja berniaga, dosa pahala, keberkatan. I ni tak boleh ni terima duit suapan ni. Kalau banyak macam mana pun tak berkat duit ni. Kena sebut macam tu, kena rajin-rajin sebut, kena rajin-rajin cakap. Kadang kita dengar aje nak cakap segan sebab kita ada terlibat sikit sebanyak. Dululah. Sekarang ni, jadi hati-hati tuan-tuan, rezeki yang kita bawa balik itu, kalaulah kita nak makan sangat, rezeki yang syubhat itu biar kita seorang je makan. Jangan bagi makan kepada anak isteri kita. Mana boleh ustaz, dah bercampur. Itulah. Jangan bawa balik langsung. Allahu Akbar. Ada kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Inilah medan dan tempatnya. Dan tak lama lagi bulan Ramadan. Seafdalnya sekarang lah. Nantilah ustaz, saya tunggu bulan Ramadan. Sempat ke kita hidup bulan Ramadan? Sekarang kita bertaubat kepada Allah, pulangkan balik kalau melibatkan harta orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala Maha mengampun, memaafkan. Sekadar itu ampun maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana sharif anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tasbih kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika.